Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Haryanti Cimatusin. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan tahniah berikutan pelantikan Perdana Menteri New Zealand yang baharu. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Anak Isteri berkenan berangkat ke Majlis Ceramah Perdana Majlis Ilmu 2023. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama The Right Honourable Christopher Luxon berikutan dengan pelantikannya sebagai Perdana Menteri New Zealand yang baharu. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Anak Isteri Pengarah Anak Sarah binti Pengarah Haji Saleh Abdul Rahman berkenan berangkat menghadiri Ceramah Perdana Majlis Ilmu 2023. Ceramah perdana yang merupakan sebahagian daripada siri kemuncak Majlis Ilmu diadakan bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-77. Ceramah perdana berlangsung pagi tadi di Pusat Perserikatan Antarabangsa Brakas. Berangkat sama Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna binti Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalsum Al-Islam binti Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin. Keberangkatan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Bin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Yang Berhormat Datin Seri Setia, Dr. Dayang Haji Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pengerusi-pengerusi bersama Jawatan Kuasa Pandu Majlis Ilmu. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Dayang Hajah Mariana binti Haji Jamil, penolong pengarah pengajian Islam. Kefahaman mendalam mengenai munajat dan taubat melalui Majlis Ilmu disentuh dalam sembah alu-aluan Menteri Pendidikan. Pendidikan dan ilmu merupakan pemangkin yang memercikkan minat intelektual, menyuburkan pemikiran kritis dan menanam nilai-nilai yang membentuk watak individu. Ilmu berfungsi sebagai batu asas di mana impian dibina dan aspirasi dicapai. Kepentingan mendidik hati dalam meraih keampunan pula dihuraikan dalam ceramah perdana Dr. Hajah Lili Suzana binti Haji Samsu, penolong Rektor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UNISA. Setiap seseorang itu diperhatikan atas apa yang diniatkannya. Kadang perbuatan tu sama, amalan tu sama. Tapi prestasi keikhlasan Allah lihat kepada prestasi hati. Doa selamat dibacakan oleh Dayang Hajah Mariana binti Haji Jamil.
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pelbagai ilmu bermanfaat dikongsikan kepada semua lapisan masyarakat sepanjang Majlis Ilmu dianjurkan sejak tahun 2004. Dasar kerajaan yang mendukung amalan munajat dan kaitannya dengan taubat, subtema yang dibincangkan pada hari kedua seminar Majlis Ilmu. Seminar berlangsung petang tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa, Brakas. Seminar dianjurkan oleh Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama Universiti Islam Sultan Sharif Ali, UNISA. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Kertas kerja bertajuk Peranan Pusat Dakwah Islamiah dalam mendukung amalan munajat disampaikan oleh Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah, mengetengahkan peranan pusat berkenaan dalam mendukung amalan munajat. Sementara Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Jabatan Hal Ehwal Masjid, menyampaikan kertas kerja yang bertajuk Peranan Hal Ehwal Masjid dalam mendukung amalan munajat senegara. Manakala Dayang Hajah Mariana binti Haji Jamil, pemangku pengarah Jabatan Pengajian Islam, menyampaikan kertas kerja yang bertajuk Inisiatif Institusi-Institusi Pendidikan Ukama dalam mendukung amalan munajat. Perhubungan yang berdaya tahan penting bagi mencapai keamanan, kemakmuran dan kelestarian di Asia Pasifik. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Awang Abdul Wafi bin Haji Ibrahim dan Dayang Farah Diba binti Abu Qasim masing-masing muncul juara bagi kategori Qori dan Qari'ah pertandingan membaca ayat-ayat Al-Quran bagi Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya. Majlis penyampaian hadiah bagi pertandingan tersebut diadakan petang tadi di bangunan Kementerian Kewangan dan Ekonomi Commonwealth Drive. Majlis diungkaykan oleh Agensi Pelaburan Brunei. Hadiah-hadiah disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Umar Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Majlis merupakan aktiviti tahunan kementerian berkenaan untuk menggalakkan pembaca ayat suci Al-Quran di samping mengetengahkan bakat-bakat di antara kalangan pegawai dan kaki tangan. Dan sijil penyertaan RM200, piala kenangan dan sijil penyertaan. Usaha serta inisiatif negara Brunei Darussalam dalam membentras jenayah rentas sempadan termasuk anti pengganasan, pembersihan wang haram dan keselamatan siber dikongsikan semasa mesyuarat tahunan Forum Parlimen Asia Pasifik APPF kali ke-31. Mesyuarat diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Republik Filipina baru-baru ini. Dalam kenyataan semasa sidang plenari bagi politik dan keselamatan, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Suyoy bin Haji Osman menjelaskan usaha tersebut melibatkan kerjasama rapat antara negara-negara sahabat dalam memastikan tindak balas yang selaras. Dalam mencapai pembangunan mampan, Yang Berhormat Pangeran Haji Isa bin Pangeran Haji Aliuddin menyentuh mengenai kepentingan membangun infrastruktur kritikal yang berdaya tahan dan memupuk teknologi inovatif bagi menyokong aktiviti-aktiviti ekonomi selaras dengan usaha dalam mencapai Wawasan Brunei 2035.
Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Adanan bin Pegawai Pihin Suraja Khatib Datuk Seri Setia Haji Muhammad Yusof menyatakan negara sentiasa memastikan penyediaan liputan kesihatan sejagat serta memastikan penjagaan kesihatan yang aksesibel dan saksama kepada semua. Di bawah agenda Parlimen Wanita Yang Berhormat, Dayang Hajah Rosmawati binti Haji Abdul Mumin mengongsikan inisiatif negara dalam pemerkasaan wanita termasuk Pelan Tindakan Negara bagi Wanita. Terdahulu Presiden Senat Republik Filipina Yang Berhormat Iwan Miguel F. Zubiri dalam ucapannya menekankan kepentingan mengukuhkan perhubungan yang berdaya tahan bagi mencapai keamanan, kemakmuran dan kelestarian di era pasca pandemik COVID-19 dan ke arah menjadikan abad ke-21 sebagai abad milik rantau Asia Pasifik. Sebuah kenyataan bersama juga dikeluarkan, manakala 10 resolusi diluluskan yang menunjukkan komitmen negara-negara ahli APPF dalam mengukuhkan kerjasama Parlimen Serantau dalam isu-isu berkepentingan bersama. Indeks harga pengguna IHP tahun ke tahun bagi bulan Ogos tahun ini menunjukkan penurunan 0.1%. Ia didorong oleh penurunan pada harga bukan makanan, manakala harga makanan dan minuman ringan menunjukkan peningkatan 1.7%. Penurunan tahun ke tahun bagi harga bukan makanan disebabkan oleh penurunan harga pengangkutan, pakaian dan kasut selaras dengan penurunan harga bahan pakaian. Bagaimanapun, penurunan ini diimbangi oleh peningkatan harga makanan dan minuman ringan. Bagi perubahan bulan ke bulan, IHP menunjukkan peningkatan 0.4%. Ia didorong oleh peningkatan harga bukan makanan dan harga makanan dan minuman ringan. Peningkatan bulan ke bulan bagi harga bukan makanan antaranya disumbangkan oleh pakaian dan kasut, perhiasan, perkakasan isi rumah dan penyelenggaraan rutin isi rumah. Manakala peningkatan bagi harga makanan dan minuman ringan antaranya disumbangkan oleh kenaikan harga minuman ringan dan buah-buahan. Laporan penuh IHP boleh didapati di laman sesawang JPES. Pelbagai aktiviti menarik disusun sempena RTB Mini Media Carnival yang akan diadakan pada 1 hingga 3 Disember depan. Untuk mengetahuinya, saksikan promo ini. RTB Mini Media Carnival 2023. Radio Televisyen Brunei akan menganjurkan RTB Mini Media Carnival 2023 yang akan diadakan di The Mall Gadong pada 1 hingga 3 Disember 2023, jam 11 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti turut disediakan. Singgahlah di booth RTB Go dan rebutlah peluang untuk memenangi hadiah-hadiah menarik. Datanglah beramai-ramai ke RTB Mini Media Carnival 2023. Jumpa bis kita di sana. Sekolah Seri Mulia Sarjana dan Sekolah Menengah Chung Cheng mendapat tempat pertama bagi kategori masing-masing dalam Majlis Penganugerahan Program Inisiatif Sekolah Mempromosi Kesihatan HPSI Growing Learning Optimizing Towards Better Wellbeing in School GLOW. Dianjurkan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Kementerian Pendidikan dan disokong oleh Gleneagles Jurumpat Medical Center, majlis berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Penyampaian anugerah disempurnakan oleh Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsen, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan dan Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Pemangku Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Sebanyak 2 kategori program HPSI GLOW dipertandingkan iaitu kategori sekolah rendah dan kategori sekolah menengah. Program ini telah pun berjaya diadakan dari bulan Mac sehingga bulan Oktober tahun ini. So secara 8 bulan lah program ini telah dijalankan.
Sambutan nak murid pasal tentang Glow Project ni, alhamdulillah semua mengikuti dengan baik sebab inisiatif from the teachers itself dari cikgu-cikgu itu membuatkan macam mana pembaharuan dari segi pelajaran. Supaya pelajar lebih fokus kepada pelajaran dan tidak berasa bosan, maklum balas dari rakan-rakan mengenai projek kami sangat memuaskan. Hasil keusahawanan dan inovasi pelajar-pelajar sekolah rendah tahun 4 dan 5 dan prototipe yang kreatif dan inovatif antara yang dipaparkan dalam pertandingan Celik BIS. Manakala keusahawanan dan inovasi bagi pelajar-pelajar sekolah menengah dan maktab tahun 9 dan 10 dalam dipamerkan dalam pertandingan Big Start. Petang tadi, Majlis Konvensyen Pertandingan Celik BIS kali kelima bagi penuntut-penuntut sekolah rendah seluruh negara dan pertandingan Big Start kali ke-10 bagi sekolah menengah dan maktab seluruh negara diadakan di Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Haja Saleha, Kampung Katok. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Pemangku Setiausaha Tetap Pendidikan Tras Kementerian Pendidikan. Bagi pertandingan Celik BIS dimenangi oleh kumpulan Bradford Scholars dari Sekolah Persediaan Arab Bandar Seri Begawan dengan nama produk Musyarakah Ilmiah. Sementara itu, kumpulan Ar-Rashidin dari Mahat Islam Brunei dengan nama produk Prayer Verse memenangi pertandingan Big Start. Kerja-kerja kecemasan pembaikan paip air bocor berdekatan tangki Sungai Burong daerah Tutong telah selesai dilaksanakan sekitar pukul 4 pagi kemarin. Jabatan Kerja Raya JKR dalam kenyataannya menjelaskan bekalan air akan kembali pulih dan memerlukan masa untuk pulih sepenuhnya. Kawasan-kawasan tinggi mungkin masih mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah. Sebarang aduan mengenai bekalan air hubungi talian Darussalam 123. Sementara itu, keseluruhan kawasan rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang Baru dan sekitarnya mengalami tekanan air rendah terutama di kawasan-kawasan tanah tinggi esok 28 November 2023. Gangguan adalah berikutan kerja penyucian tangki di rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang Baru A dan B bermula 8 pagi sehingga kerja-kerja selesai. Sebarang aduan atau permohonan pembekalan air tanker hubungi talian Darussalam 123. Kerja-kerja pembinaan pusing keliling di Jalan Delima 2 dan Jalan Kebangsaan telah selesai dilaksanakan dan boleh digunakan. Dalam pada itu, JKR mengingatkan pengguna jalan raya untuk sentiasa memandu berhati-hati mengikut had laju yang ditentukan serta mematuhi papan-papan tanda yang telah disediakan. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan akan mengadakan Expo Produk Tempatan 2023 selama 4 hari. Expo tersebut akan bermula pada 30 November ini hingga 3 Disember depan di Dewan Bridex, Jerudong. Diadakan sempena Pesta Disember Brunei ke-7, Expo dianjurkan dengan kerjasama Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Kementerian Halwa Dalam Negeri dan Darussalam Enterprise Dare. Ia merupakan platform bagi para pengusaha tempatan untuk menjana pendapatan serta memberikan peluang bagi menubuhkan rangkaian dan bisnes matching. Lebih 20 pengusaha sektor agri makanan dan akan mengikuti Expo tersebut dan orang ramai adalah dialalukan untuk berkunjung ke Expo berkenaan. Seramai 28 individu dan 2 buah syarikat dikenakan kompaun keseluruhan berjumlah RM5,900 kerana didapati melakukan kesalahan di bawah bab 12-1 Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Pindaan 2021 kerana membuang sampah di tempat awam dan laluan awam. Dalam kes-kes berkenaan, individu-individu dan syarikat-syarikat tersebut dikehendaki menjelaskan kompaun masing-masing di bahagian kewangan tingkat 3 bangunan Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan dalam tempoh masa 7 hari. Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan mengingatkan mana-mana individu dan pemilik penyewa bangunan untuk sama-sama menjaga aspek keindahan, kebersihan, keselamatan dan kesejahteraan Bandar Seri Begawan.
Badan Sukan Tertinggi Perkumpulan Kebajikan Isteri dan Keluarga Polis Pekerti mengendalikan perlawanan peringkat akhir kejohanan badminton antara cawangan pekerti. Cawangan A merangkul Johan Bergu terbuka manakala Johan Bergu isteri pegawai polis bersama anggota polis wanita diraih cawangan C dan cawangan A. Johan Bergu pegawai wanita isteri pegawai polis bersama isteri anggota polis wanita. Sementara piala pusingan kejohanan dimenangi oleh cawangan A. Hadir Pangeran Datin Haja Zoyah binti Pangeran Haji Sulaiman yang dipertua pekerti. Kejohanan berlaku rancang antara sekolah-sekolah PPE A1 2023. Pasukan Sekolah Antarabangsa Jerudong dan Sekolah Antarabangsa Brunei masing-masing melangkah ke separuh akhir dalam aksi perlawanan suku akhir. Perlawanan berlangsung semalam di Gelanggang Batu Bersurat, Gadong. Perlawanan suku akhir pertama menyaksikan Sekolah Antarabangsa Jerudong berjersi merah menewaskan Sekolah Menengah Sultan Muhammad Jamalul Alam dengan kiraan 149 berbalas 60. Perlawanan suku akhir kedua menyaksikan Sekolah St. George tewas kepada Sekolah Antarabangsa Brunei dengan kiraan 35 berbalas 86.